Mana ahli tetap kita tak ada. Ahli tetap kita tak ada mana? Ahli tetap kita mana tak ada? Yang hardcore tak ada. Cuti je. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kurniaan yang diberikan kepada kita pada tengah hari ini, sehingga dapat kita peluang dan juga ruang untuk sama-sama dalam membincangkan 50 sifat munafik. Hari ini kita akan bentang sifat yang ke-34, iaitu bermuka dua. Pepatah Melayu kata talam dua muka. Itulah tuan-tuan ni, talam dua muka. Apa lagi biasanya kita gunakan yang memberi maksud kepada orang yang bermuka dua. Itulah maksud dia. Dan apa yang kita nak bincang pada tengah hari ini tentang bahaya. Bukan dia sekadar kita sebut talam bermuka dua ataupun bermuka dua, tapi kita juga perlu kaji secara komprehensif tentang peranan mereka itu memberi kesan yang besar kepada umat Islam. Kita juga perlu juga sedar bahawa orang-orang munafik ini, khususnya bersifat talam dua muka ini, tuan-tuan, sedang merosakkan kekuatan Islam. Tambah-tambah kalau kekuatan Islam tu dah mula rapuh ataupun dah mula kurang, maka mereka pun akan menyerang dengan berbagai-bagai cara dan usaha untuk menjatuhkan Islam itu sendiri. Kerana orang munafik ini, tuan-tuan, dia tidak akan bersama dengan Islam. Dia sebenarnya orang kafir. Yang kita sebut tentang talam dua muka ataupun bermuka dua ini ialah mereka ni asalnya orang kafir, tapi oleh kerana ada kepentingan-kepentingan yang mereka inginkan daripada orang Islam, maka mereka pun berlakon jadi Islam. Mereka pun tunjuk mereka ini adalah Islam. Disebabkan itu, umat Islam yang ada akan memberi kepercayaan kepada mereka, kerana mereka, umat Islam seperti kita ni, tidak mengenal mereka. Jadi setelah berlaku keadaan kepercayaan orang Islam kepada mereka, yang mana mereka ini berlakon sebagai orang Islam, mereka akan diberi banyak jawatan, mereka akan diberi banyak peluang-peluang, dan peluang-peluang dan juga jawatan-jawatan ini digunakan oleh orang munafik ini, tuan-tuan, untuk menjatuhkan Islam. Itu yang berlaku. Sebelum kita bincang perkara ini lebih lanjut, tuan-tuan, ataupun kita baca apa yang kita ada ni, topik kita ni dia pendek sangat. Kita nak dulu sebutkan ataupun kita perlu ingatkan pada tuan-tuan tentang kejatuhan kerajaan Islam Baghdad di bawah kerajaan Uthmaniyah atau raja-raja Uthmaniyah, raja-raja Abbasiyah, minta maaf tuan-tuan, raja-raja Abbasiyah yang berjumlah 37 orang semua. Jumlah 37 orang ini diakhiri dengan seorang khalifah nama Al-Mu'tasim. Maksud juga bahawa ada beberapa orang Mu'tasim lah. Cuma yang kita bincang ini Khalifah Mu'tasim yang terakhir, yang mana beliau ketika beliau memerintah
tentera Baghdad ada lebih kurang 120,000 orang lebih kurang. Ada kata angkanya 100,000. Semasa Hulagu Khan menawan Baghdad, jumlah tentera Islam yang berada di dalam kota Baghdad itu hanya 50,000 orang. Sedangkan Hulagu Khan kekuatan dia 200,000 lebih. Jadi dari segi nisbahnya 2.5 lawan 1. Lebih kurang begitu. 2.5 lawan 1. Oleh itu jatuhlah kota Baghdad. Tak apalah tuan-tuan, kita pun tahu kota Baghdad pernah jatuh di tangan Hulagu Khan, bangsa Mongol ataupun Tartar. Tartar dengan Mongol ini dia ada beza sikit tuan-tuan, dia ada beza sikit. Bukannya Mongol itu Tartar, bukannya Tartar itu Mongol. Dia daripada dua beradik. Satu adik beradik itu pergi wujudkan dinasti Tartar. Kita sebut dinasti Tartar. Satu lagi yang membentuk kumpulan atau keluarga atau dinasti Mongol. Jadi tuan-tuan, yang Mongol inilah yang menawan kota Baghdad. Sekarang kita nak kaitkan dengan tajuk kita ini bermuka dua, ialah apa yang berlaku sebelum Mu'tasim dibunuh oleh Tartar, oleh Mongol, oleh Hulagu Khan. Mu'tasim telah melantik seorang seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri nama dia Muhyiddin, bukan Muhyiddin tuan-tuan, Muhyiddin Al-Qami nama dia. Ar-Rafidi. Al-Qami Ar-Rafidi. Dia adalah Syiah Rafidah. Syiah Rafidah ni samalah dengan Syiah Ithna Asyariyah yang berimamkan dengan 12 imam. Sama dengan, kalau tak silap saya, Imamiyah tu yang dipelopori oleh Ayatullah Khomeini. Dan Syiah Rafidah ini tuan-tuan bertanggungjawab untuk menjatuhkan kerajaan Baghdad di bawah kepimpinan raja terakhir Abbasiyah Al-Mu'tasim. Ada seorang lagi tuan-tuan, ada seorang lagi yang berlakon yang kita sebut tentang bermuka dua ni. Seorang lagi yang ada riwayat yang lain mengatakan kedua-dua ini dilantik sebagai orang penting dalam kabinet kerajaan Al-Mu'tasim ini. Yang pertama ialah Al-Qami, yang kedua ialah Nasruddin At-Tusi. Kedua-duanya adalah Syiah. Syiah ni bukan Syiah sikit-sikit tuan-tuan, Syiah Rafidah. Mereka berlakon tuan-tuan, sampai satu riwayat kata bahawa Al-Qami ini telah dilantik sebagai Perdana Menteri kepada kerajaan Islam yang dipimpin oleh Al-Mu'tasim tadi. Jadi akhirnya tanpa pengetahuan khalifah, kerana Al-Qami nak supaya kerajaan Baghdad jatuh ke tangan Hulagu Khan, maka dia telah mengurangkan bilangan tentera daripada 120,000 kepada 50,000. Dengan cara macam mana? Dia tak bayar gaji lah, dia buang kerja lah, dengan berbagai-bagai cara tanpa pengetahuan khalifah. Masa kejatuhan kerajaan Islam Baghdad ini, tentera yang di luar kota seorang pun tak ada. Seorang pun tak ada. Seolah-olah kerajaan ataupun Al-Mu'tasim ketika itu langsung tidak menjaga keselamatan negaranya, walaupun dalam keadaan Hulagu Khan telah mara untuk menawan kota Baghdad. Macam mana jadi begitu? Kerana gambaran oleh Perdana Menterinya ini tentang Hulagu Khan ni tak mungkin datang, sehingga kan Mu'tasim menganggap bahawa bicara orang bahawa Hulagu Khan ini datang suatu mimpi saja, bukan perkara betul. Itu yang berlaku tuan. Itulah punca kejatuhan kerajaan Islam Abbasiyah yang merupakan sultan atau khalifah terakhir. Disebabkan apa? Bermuka duanya Al-Qami ini dan juga Nasruddin Tusi. Walaupun begitu, kita tahu tuan-tuan, Hulagu Khan akhirnya masuk Islam. Ni kenapa tuan-tuan? Yang ada kaitan dengan apa? Kaitan dengan Syiah. Jadi tuan-tuan perlu rujuk balik cerita ini, dan cerita ini sangat menarik bagi kita, dan kita ambil pengajaran daripada cerita ini. Jatuhnya satu kerajaan yang sangat besar,
1253 lebih kurang Masihi. Maksudnya tuan-tuan, pemerintahan Baghdad itu, kerajaan Islam atas muka bumi, 1200 lebih tahun. 1200 lebih tuan-tuan. Subhanallah. Begitulah keadaan yang kita kaitkan dengan bermuka dua oleh Perdana Menteri Al-Qami. Dia sanggup gunakan jawatan dia bermuka-muka untuk membawa orang kafir menjatuhkan kerajaan Islam. Dia bukan sekadar munafik, dia juga Syiah. Dia sanggup tuan-tuan, mati orang Islam di Baghdad berapa? Hampir 1 juta orang mati. Hampir 1 juta, termasuk Khalifah Al-Mu'tasim. Hampir 1 juta. Kerjaan apa? Kerjaan siapa? Kerja orang-orang Mongol yang ditolong oleh Al-Qami, Syiah Rafidah. Itulah dia tuan-tuan yang berlaku dalam sejarah. Kenyataan ini telah disebut oleh Ibn Kathir dalam tafsirnya. InsyaAllah tuan-tuan, itu sekadar mungkin mukaddimah untuk kita cerita tentang betapa hebatnya muka dua, bermuka dua ini yang telah dimainkan peranannya oleh golongan yang sepatutnya menjaga keselamatan Islam, tapi mereka sebenarnya tidak pernah menjaga pun keselamatan umat Islam yang lain, iaitu Syiah. InsyaAllah tuan-tuan, kita mulakan pada hari ini. Tajuk kita bermuka dua. Sikap bermuka dua adalah salah satu daripada ciri-ciri orang munafik, kerana mereka apabila diajak untuk mengikut jalan Allah dengan sengaja melambatkan dan tidak mahu. Tapi jika diajak pada jalan yang dilarang Allah, mereka cepat menanggapinya dan senang hati mengikutinya, bahkan menjadi pelopornya. Itu juga kalau kita bincang, sekiranya ada berita-berita baik tentang orang Islam, orang munafik ni tak ambil kisah sangat. Kalau boleh dia nak sembunyikan berita-berita baik tentang umat Islam, tentang kerajaan Islam, tentang tuan-tuan negara Islam dan sebagainya, mereka tak nak viralkan. Tapi kalau ada benda-benda yang tak baik yang ditimbulkan oleh orang tentang orang Islam, tentang negara Islam, tentang kerajaan Islam, mereka cepat-cepat kongsikan berita ni. Itulah perangai orang munafik ni, tuan-tuan. Mereka cepat-cepat kongsikan. Mereka cepat-cepat, kalau keburukan yang dilihat datang daripada orang Islam, mereka cepat-cepat kongsikan. Tapi kalau keburukan yang datang daripada orang kafir, mereka buat tak hirau, mereka tak viralkan, mereka tak layan, malah kadang-kadang mereka ini mempertahankan orang kafir. Kadang-kadang mereka mempertahankan orang kafir. Kalau kita nak kata sentiasa boleh juga. Cuma kata kadang-kadang tu lembut sikit tuan-tuan. Kadang-kadang mempertahankan orang kafir. Boleh juga kita kata selalunya mereka mempertahankan orang kafir. Tuan-tuan, menyalahkan orang Islam bagainya. Dan sampai ke peringkat ada yang kata bahawa bila orang kafir memerintah lebih baik daripada orang Islam yang memerintah. Macam tu sekali tuan-tuan. Seolah-olah atas dunia ni dah tak ada dah orang Islam yang baik, yang ikhlas, yang boleh dipercayai. Seolah-olah kita ni dah ketandusan orang yang jujur, orang yang amanah di dalam memimpin, di dalam masyarakat, berjawatan contohnya. Seolah-olah kita dah ketandusan itu semua. Padahal tuan-tuan, ada lagi, ramai lagi orang yang bersifat ikhlas, yang boleh diangkat jadi pemimpin yang ikhlas, yang jujur, tuan-tuan, ramai lagi. Tuan-tuan, itu yang kita kata bahawa yang disebut oleh pengarang kita di sini, tuan-tuan, apabila diajak untuk mengikut jalan Allah dengan sengaja melambat-lambatkan. Bila ke arah kebaikan, mereka lambat-lambatkan. Yang saya syarah tadi, kalau sekiranya berita baik tentang orang Islam, mereka lambat-lambatkan daripada diviralkan. Malah mereka cuba sembunyikan kebaikan orang Islam. Saya melihat satu atau dengar satu YouTube oleh orang putih yang masuk Islam. Dia kata apa? Ada orang cakap orang Melayu ni malas. Dia jawab satu-satu. Tak benarnya satu statement yang mengatakan bahawa orang Melayu ini malas. Tapi ada orang Islam yang Melayu memviralkan, memanjang-manjangkan orang Melayu ni malas.
Dia suka bawa macam tu. Tapi benda baik yang berkaitan dengan Melayu Islam ni, mereka tak bawa. Padahal benda baik yang berkaitan dengan orang Islam, orang Melayu Islam ni tuan-tuan, terutama di negara kita, terlalu banyak. Tapi mereka tak ambil. Itulah perangai orang munafik, tuan-tuan. Allah berfirman sebagai ayat pertama kita pada tengah hari ini, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Dan apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan sungguhnya kami tetap bersama kamu, kami hanya mempermainkan mereka. InsyaAllah tuan-tuan, dalam ayat ke 14 surah Al-Baqarah ini, kalaulah tuan-tuan amati betul-betul ayat ni, Allah panggil syaitan-syaitan. Apa maknanya tuan-tuan? Wa idza khalau ila syayatinihim, apabila orang munafik itu pergi kepada syaitan-syaitan mereka. Siapa dia syaitan-syaitan mereka? Saya terjemah semula tuan-tuan. Apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Dan apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami tetap bersama kamu, kami hanya mempermainkan mereka. Apa maknanya tu? Apa makna syaitan-syaitan tu, tuan-tuan? Orang kafir lah. Orang munafik ni kafir yang tak nampak. Yang disebut syaitan-syaitan, syayatinihim itu, Allah sebut syaitan-syaitan itu tuan-tuan kepada siapa? Kepada orang kafir, yang mana orang munafik itu tuan-tuan kata pada orang kafir ni bahawa kami sebenarnya sokong kamu. Kalau kami beriman, tunjuk kami masuk Islam saja je. Syaitan syayatinihim ini bukan makna syaitan iblis, itu bukan begitu. Maknanya orang-orang yang menjauhkan mereka daripada apa? Daripada hidayah Allah. Itulah dia tuan-tuan. Allah sendiri pun sebut orang kafir ni syayatinihim. Nak sebut apa lagi tuan-tuan? Pemimpin-pemimpin kafir mereka itu. Orang munafik ini akan pergi kepada mereka, beritahu, engkau jangan risaulah, kami ni saja je masuk, tengok atau dengar kami ni masuk Islam saja je, kami tetap bersama dengan kamu. Begitulah keadaannya tuan-tuan. Gambarkanlah tuan-tuan, bagaimana kita orang Islam, kalau kita ni benar-benar orang Islam, beri pangkat kepada dia, beri kuasa pada dia, dalam waktu yang sama dia memberi sokongan, kepercayaan kepada orang yang bukan Islam ini sepenuh-penuhnya, dengan menggunakan apa yang kita beri, dia akan merosakkan orang Islam. Dia sendiri itu mengaku orang Islam. Itu yang berlaku. Dan itu yang telah berlaku, yang telah kita paparkan dalam cerita Al-Qami tadi tuan-tuan. Itu yang berlaku di hadapan kita tuan-tuan. Dalam sejarah ni kita boleh baca apa yang berlaku. Sekarang ni kita tahu sejarah pasti berulang. Sejarah ini akan berulang. Cuma dia tidak terlibat dengan nama yang sama. Dia terlibat dengan nama yang berlainan. Perangainya sama. Gitu keadaannya tuan-tuan. Kata Nabi SAW, sabda Nabi SAW dalam satu hadis, Nabi kata sesungguhnya termasuk orang yang paling buruk adalah orang yang bermuka dua, yang mendatangi mereka dengan satu muka dan mendatangi yang lain dengan muka yang lain. Kata Nabi, tajidu min syirarin nas yaumal qiyamah indallah dzal wajhain alladhi ya'ti haula'i biwajhihi wa haula'i biwajhihi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya termasuk orang yang paling buruk adalah orang yang bermuka dua, yang mendatangi mereka dengan satu muka dan mendatangi yang lain dengan muka yang lain. Dalam riwayat lain disebutkan, sesungguhnya termasuk orang terburuk di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang bermuka dua. Kata Nabi, ini riwayat Turmuzi daripada Abi Hurairah.
InsyaAllah tuan-tuan, Nabi kita kata menjelaskan pada kita tentang perangai mereka. Mereka ni ada dua muka. Yang pertama, dia ada muka sebagai orang Islam. Yang kedua, dia ada muka sebagai orang kafir. Dia guna bila masa tuan-tuan? Bila masa kita guna? Bila perlu. Pergi pada orang Islam tak boleh pakai muka orang kafir. Pakai muka orang Islam. Pergi pada orang kafir tak boleh pakai muka orang Islam. Pakai muka orang kafir. Kata Nabi SAW, itulah maksud orang yang bermuka dua, orang munafik ini. Bila dia pergi pada orang yang dia sokong, dia yakin, dia percaya, dia guna muka geng dia. Kalau dia nak datang pada kita, nak pujuk kita, nak dapatkan sesuatu pada kita, nak dapat kebendaan, nak dapat pangkat dan sebagainya, dia pakai muka macam orang kita. Dalam arti kata lain juga, tuan-tuan, kita boleh kata bahawa orang ni boleh pakai serban, boleh pakai jubah. Datang jumpa kita, pakai serban, pakai jubah dah ni. Pakai baju Melayu, pakai songkok misalnya, terjemah sendirilah. Tuan-tuan, beritahu tunjuk, oh cantik. Kita pula orang Islam ni tuan-tuan senang percaya kat orang. Nak buat macam mana, kita ni orang baik tuan-tuan. Alhamdulillah kita orang Islam ni orang baik. Tuan-tuan, kalau keluar saja Islam, kita jadi jahat. Begitu yang berlaku tuan-tuan. Macam mana ya tuan-tuan? Orang Islam ni digambarkan oleh Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu, sepupu Nabi. Bila Raja Najasyi tanya tentang Nabi baru ni, antara perkataan Ja'far bin Abi Talib, kata dia, dulu kami selalu bertengkar, bunuh-bunuh. Bila datang Nabi baru, kami tak ada dah perangai macam tu. Kami makan bangkai, berperang dan sebagainya. Bila datang Nabi baru, tak ada dah. Kami dulu sujud pada berhala, bila datang Nabi baru, tak ada dah. Kata Ja'far bin Abi Talib, cerita tentang kebaikan Islam. Kami menghormati tetamu, macam-macam cerita tentang kebaikan Islam. Dan diiyakan oleh An-Najasyi, kerana An-Najasyi yang orangnya sangat kuat pegangan Kristiannya, dia mengatakan bahawa pengikut Nabi Isa AS pun sama. Tuan-tuan, satu lagi kisah yang memberi kekuatan kepada yang saya sebut tadi tuan-tuan, nak support hujah tadi, ialah apabila berlaku satu keadaan Nabi kita sahabat-sahabat ni berhijrah ke Habasyah, hijrah yang pertama. Ada seorang sahabat Nabi, dikatakan sahabat Nabi tuan-tuan, walaupun ada sedikit penafian, tapi terkenal cerita ini diceritakan oleh para ulama kita. Dia pergi ke Habasyah, lalu dia murtad, jadi Kristian. Bila dia jadi Kristian, kalau tak silap saya, isterinya akhirnya dikahwini oleh Nabi kita SAW. Dia jadi Kristian tuan-tuan, dia jadi minum arak semula, dia jadi berzina semula. Seluruh perbuatan jahat masa jahiliah sebelum dia masuk Islam dulu, datang balik masa dia beragama Kristian. Masa dia beragama Islam, daripada jahiliah beragama Islam, dia cukup baik. Zina tak ada, arak tak ada tuan-tuan, tak ada. Begitu keadaannya. Itu dua kisah yang boleh membuktikan pada kita bahawa bila orang Islam itu dia jadi Islam, dia jadi baik. Tapi bila orang Islam dia tukar agama jadi kafir, dia jadi tak baik. Gitu juga munafik tuan-tuan. Munafik sebenarnya dia bukan Islam pun. Kita tengok zahir luar saja dia Islam, tapi dalam dia sebenarnya adalah kafir. Seterusnya Rasulullah SAW bersabda, tajidu min syarri ibadillah yaumal qiyamah dzal wajhain alladhi ya'ti haula'i bihadithin wa haula'i bihadithin. Yang ini ada kelainan sikit tuan-tuan tentang hadisnya banding dengan hadis kita baca tadi. Kamu akan menjumpai di antara hamba-hamba Allah pada hari kiamat kelak orang yang bermuka dua, yang mendatangi mereka ini suatu pembicaraan dan mereka ini dengan suatu pembicaraan yang lain. Itu keadaannya tuan-tuan. Maksudnya apa?
Bila tadi Nabi kita sebut tentang pergi dengan orang ni pakai muka ni, pergi dengan orang ni pakai muka ni, muka yang berbeza. Dari segi perbualan dia, perbicaraan dia, maka dia bercakap dengan orang Islam, perbicaraan yang berbeza. Banding dia bercakap dengan orang yang bukan Islam, perbicaraan yang berbeza. Pembicaraan, bercakap beza. Tuan-tuan, pembicaraan mereka ni berbeza-beza. Seumpama tuan-tuan, bila pergi kepada orang Islam, dia kata bahawa kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Rasul. Bila pergi kepada orang kafir, mereka kata kami pun tak pernah beriman pun dengan Muhammad. Dia pun kata kepada Nabi Muhammad begini, kata begitu, kata begini. Tuan-tuan, ada satu benda yang mungkin baru bagi saya lah tuan-tuan, tak tahulah pada tuan-tuan pernah dengar ke tidak. Bagaimana nak cerita pada tuan-tuan tentang perkataan jahat oleh Abdullah bin Ubay, kepala munafik di kota Madinah. Sebab dia memang buat preparation untuk jadi ketua. Orang nak lantik dia jadi ketua sebelum Nabi kita sampai dalam program hijrah Nabi. Apabila Nabi kita sampai ke Madinah, maka Nabi dilantik sebagai ketua Madinah. Jadi Abdullah bin Ubay hilang peluang dia untuk menjadi ketua Madinah Al-Munawwarah. Dia bakal ditabalkan sebagai ketua Madinah Al-Munawwarah. Dan menurut riwayatnya, dia dah tempah satu baju yang special untuk majlis pelantikan dia sebagai ketua. Tuan-tuan, bila datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peluang dia nak jadi ketua hilang. Sebab itu dia cukup sakit hati pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sakit hatinya. Apa gambaran sakit hati dia? Dia cuba mengintai-ngintai peluang. Cuba mengintai-ngintai peluang. Mana peluang aku ni untuk merosakkan nama baik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia jumpa satu peluang. Berlaku sesuatu kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Dalam satu peperangan, Aisyah tertinggal di medan perang, balik dengan seorang sahabat Nabi namanya Safwan bin Mu'attal. Dia mulalah bawa cerita menuduh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berzina. Bawa cerita merata sekali, turunlah ayat ke-11 surah An-Nur membersihkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Gambaran kita apa tuan-tuan? Dia ambil peluang, dia tunggu ruang. Orang munafik ni dia tunggu ruang. Kalau dia tunggu ruang, tahan sikit, walaupun jahat juga. Tapi kalau dia yang cuba createkan ruang itu, maknanya dia melaga-lagakan orang dengan sifat dua mukanya tu, bermuka dua. Dengan sifat dua mukanya tu tuan-tuan, dia melaga-lagakan orang supaya dia dapat peluang. Apa perkataan yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan ini, yang saya kira saya jarang dengar. Bila baca-baca sikit tadi tuan-tuan, terjumpa yang ini. Tuan-tuan, ketika munculnya Abdullah bin Ubay, kata ada satu riwayat yang menceritakan anak Abdullah yang bernama Khubab telah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia apa? Khubab anak Abdullah bin Ubay, dia kata apa kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, demi Allah, tidakkah tuan sudi meninggalkan sedikit air yang tuan minum ini? Maka daripada sisa air tuan ini akan saya berikan kepada bapa saya, iaitu Abdullah bin Ubay, supaya dia pula minum air tersebut. Mudah-mudahan dengan minum air sisa tuan ini, bapa saya dibersihkan hatinya oleh Allah Ta'ala. Macam kita lah tuan-tuan, macam kita bila tok-tok guru, saya dulu tok-tok guru saya minum, tengok gelas dia ada tak separuh, kita pun berebut lah dengan kawan-kawan kita ni. Berebut tuan-tuan, separuh gelas je berebut. Tok guru tak tahu dah kita berebut. Berebut tu 10 orang pula, dia kena bagi 10 pula, seteguk seorang. Itu orang tua tu kita macam tu, ayah kita pun macam tu, ambil sisa makan orang yang dikasihi oleh Allah. Ambil sisa makanan orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Jadi
Saya nak ulang balik, minta maaf, saya nak ulang balik perkataan Khubab ini, anaknya. Kata beliau, ya Rasulullah, demi Allah, tidakkah tuan sudi meninggalkan sedikit air yang tuan minum ini? Daripada air sisa tuan ini akan saya berikan kepada bapa saya, supaya dia pula minum air tersebut. Mudah-mudahan dengan minum air sisa tuan ini, bapa saya dibersihkan hatinya oleh Allah Ta'ala. Supaya bersih hati, supaya dia hilang penyakit munafiknya itu. Itu maksudnya. Nabi bersetuju dan memberikan air itu kepada Khubab. Lalu Khubab pun bawa air itu kepada bapanya, dan ini jawapan Abdullah. Apa jawapan Abdullah? Tuan-tuan ingat jawapannya macam mana? Terima kasihlah kerana tolong aku dapat air sisa minuman Nabi SAW. Cakap macam tu ya? Tidak. Dia cakap, mengapa kamu tidak datang kepada aku dengan membawa air kencing ibu kamu sahaja? Ini kerana tahukah kamu bahawa air kencing ibu kamu itu lebih bersih daripada air sisa Muhammad itu. Itu bahasanya. Dia dah masuk Islam, tuan-tuan. Dia mengaku dia dah masuk Islam. Tu tengok ucapan dia. Saya ulang balik, tuan-tuan, betapa jahatnya orang munafik. Tuan-tuan, kalau kita, baik munafik ni kata pada kita daripada kata pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, subhanallah, sahabat-sahabat Nabi tabarruk dengan air bekas Nabi ambil semayang. Sebab itu Nabi ambil semayang, tak ada setitis air pun yang menitik kena pada tanah. Ada beberapa riwayat. Dua sebab. Sebab apa air itu tak menitik ke tanah walaupun setitik? Yang pertama, kerana sedikitnya air yang Nabi guna untuk ambil air semayang. Jadi tak ada sisa yang boleh menitik ke tanah. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa tak ada setitik pun air kena tanah? Kerana sahabat Nabi bila tengok Nabi kita berwuduk, ditadahnya tangan di bawah, supaya air yang menitik itu kena pada tangan mereka semua, sahabat Nabi. Kenapa? Ambil tabarruk, ambil berkat. Tabarruk, berkat daripada bekas Nabi berwuduk. Itu dibenarkan oleh agama kita untuk Nabi saja, tuan-tuan. Yang lain-lain mungkin setakat air saja, tuan-tuan. Sekadar begitu, sebab berkat itu datang daripada Allah. Nabi kita membawa berkat. Kenapa Nabi kita dia bawa berkat, tuan-tuan? Banyak ceritanya. Apa di antara cerita Nabi bawa berkat? Ketika Nabi kita bayi sampai di rumah Halimatus Sa'diyah, apa jadi dengan perkampungan Halimatus Sa'diyah? Walaupun masa itu Nabi tidak dilantik jadi Nabi lagi, keberkatan itu masa kecilnya dah ada dah. Tuan-tuan, macam mana keberkatan tu yang berlaku kepada perkampungan Bani Bakar itu, tuan-tuan? Apa jadi? Jadi hijau kawasannya. Kambing-kambing yang tak ada susu, ada susu jadi. Tuan-tuan, begitulah yang berlaku kepada perkampungan Bani Bakar. Padahal mereka ni, tuan-tuan, dalam keadaan kemarau. Susu kambing betina memang tak ada. Sampai saja Nabi, susu jadi banyak. Itu keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga gambaran kepada tuan-tuan sifat orang munafik. Dia sebenarnya tidak Islam pun. Dia boleh cakap pada anaknya Khubab ini, yang mana anak ini, tuan-tuan, Islamnya tidak macam bapaknya. Khubab ini, tuan-tuan, Islamnya sempurna. Dia bukan munafik. Tapi ayahnya ni munafik. Dan ayahnya si Abdullah bin Ubay ni memang tahu bahawa kalau dia keluarkan sebarang statement, sebarang cakapan, tentu anak dia akan cerita pada Nabi. Dia buat tak peduli je. Sebab apa? Memang dia nak supaya Khubab ini sampaikan kepada Nabi SAW. Depan Nabi dia tak cakap, tapi dia nak supaya makian dia kepada Nabi itu sampai kepada Nabi. Dengan cara macam mana? Dia maki sisa air Nabi itu depan Khubab yang sangat beriman, yakin dengan Nabi SAW. Itu ceritanya, tuan-tuan. Itu gambaran apa pada kita betapa jahatnya orang munafik. Tak boleh beri muka orang macam ni, tuan-tuan. Sampai Nabi kita SAW telah memberikan satu nama kepada kita semua, terutama para sahabat ketika itu, tuan-tuan. Beri satu nama, orang ni pegang
nama atau senarai nama orang munafik di Madinah. Tak ada pula senarai munafik di zaman kita, tak ada lah tuan-tuan. Zaman Nabi dulu ada seorang lelaki yang Nabi kita beri khusus dia pegang senarai nama orang munafik, Huzaifah Ibnul Yaman. Allah beri, Nabi kita SAW beri pegang namanya. Begitu sekalilah keadaannya para sahabat, terutama Sayyidina Umar Al-Khattab, bila dia datang sembahyang jenazah, diintai dulu ada ke tidak Huzaifah datang sekali. Dia tengok-tengok dulu, intai-intai dulu tengok ada tak Huzaifah. Tuan-tuan, ada Huzaifah di balik. Ada Huzaifah dia tunggu. Tak ada Huzaifah di balik. Sebab apa? Sebab dia rasa bahawa kalau Huzaifah tak datang, confirm orang yang mati itu munafik. Kalau Huzaifah datang, confirm orang tu bukan munafik. Sampai gitu tuan-tuan, cara Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memerhatikan senarai orang munafik. Dan dalam sejarah kita ni dengan hadis Nabi, tuan-tuan, dengan hadis Nabi, saya bacalah tak banyak tuan-tuan, saya baca tak banyak, tapi setakat yang saya baca tak ada pernah jumpa Huzaifah radhiyallahu anhu memberitahu kepada para sahabat senarai nama yang telah diberikan kepada beliau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Bukan tak ada sebab saya ni tuan-tuan bukan tak ada, memang tak ada. Saya baca tak jumpa. Bacaan saya sikit. Mungkin tuan-tuan kalau buat tuan-tuan terbaca, terdengar ceramah siapa-siapa, ustaz mana-mana, ada rupanya senarai yang diberitahu oleh Huzaifah bin Yaman kepada seseorang di zamannya, tuan-tuan, maka tuan-tuan kena cerita pada saya lah. Tapi sepanjang pembacaan saya yang tak banyak ini, tuan-tuan, saya tak pernah jumpa Huzaifah bin Yaman mendedahkan senarai nama orang munafik kepada sahabat-sahabatnya di zamannya. Tak pernah jumpa. Adalah hikmah dia, adalah kebaikan dia tuan-tuan. Nanti tuan-tuan, katakanlah Huzaifah beritahu senarai nama. Huzaifah beri nama satu, tak tunggu setahun tuan-tuan, habis kena bunuh. Dan masyarakat akan jadi masalah, terutama keluarga orang munafik. Keluarga orang munafik, anak-anak Abdullah bin Ubay, kebanyakan mereka ni tuan-tuan bukan munafik, tak macam bapak dia. Mereka Islamnya kuat. Jadi nak jaga hati anak-anak yang Islamnya kuat, yang berjuang bersama dengan Nabi, berjuang bersama khalifah-khalifah yang 4 tuan-tuan, nak jaga hati mereka. Begitu sekali tuan-tuan. Nabi SAW tak tahu ke bahawa Abdullah bin Ubay ni munafik? Tahu sangat. Dan apakah Nabi kita tahu dia akan mati dengan munafik? Mungkin Nabi tahu. Tapi anaknya minta air, Nabi tetap beri. Tak beri tuan-tuan. Ada satu saya tak jumpa cari, tak duduk cari, duduk belek, tak jumpa cari tuan-tuan. Satu lagi, Nabi pernah SAW berikan jubah Nabi untuk dikapankan Abdullah bin Ubay. Anaknya minta, Nabi beri juga. Nabi beri juga tuan-tuan. Subhanallah. Nabi pergi sembahyang jenazah dia, sampai Umar tegur Nabi. Sampai Umar tegur. Ayat yang kata tuan-tuan, macam mana ya keadaan orang munafik ni? Ayat yang saya cari, ayat At-Taubah ayat 80. Dalam buku kita ni tak ada, dia pendek sangat. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah falan yaghfirallahu lahum dzalika bi annahum kafaru billah wa rasulih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. 80 surah Taubah. Kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak, kamu memohonkan ampun bagi mereka adalah sama saja. Kendati pun kamu memohonkan ampun bagi mereka 70 kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Yang demikian itu adalah kerana mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Tuan-tuan, apa makna ayat ni? Nasib orang munafik. Apa dia nasib orang munafik tuan-tuan? Walaupun Nabi SAW minta ampun bagi mereka 70 kali, banyak kali Nabi kita minta ampun. Bukan saya minta ampun, bukan Sayyidina Umar minta ampun, Rasulullah
Yang makbul doanya tu tuan-tuan, Rasulullah, Nabi yang Allah lantik, minta tadah tangan, minta ampun bagi orang munafik walaupun 70 kali. Allah kata la yaghfirullah. Allah kata apa tuan-tuan? Fala yaghfirullahu lahum. Allah guna lan kat situ, Allah tak guna la. Fala yaghfirullahu lahum. Selama-lamanya Allah takkan ampun mereka. Walaupun engkau minta ampun bagi pihak orang munafik ini sebanyak 70 kali, itu balaghatul Quran, gambaran betapa banyaknya kalinya, banyak kali Nabi kita minta ampun untuk orang munafik. Tak cukup minta ampun, beri jubah lagi, Allah takkan ampunkan mereka. Subhanallah tuan-tuan. Pasal itulah ayat yang lain mengatakan innal munafiqin, kalau salah betulkan ayat, tak apa ingat, innal munafiqin fi darki asfali minan nar. Itu ayat Quran sebut sesungguhnya, innal munafiqin, sesungguhnya, inna dekat depan tu tuan-tuan. Inna ini kira sesungguhnya, confirm tuan-tuan, confirm sesungguhnya orang munafik itu tempat dia di bawah sekali di dalam api neraka atau kawah neraka. Asfali minan nar, asfali yang bawah sekali, orang munafik. Maknanya orang kafir lebih ringan pada dia, lebih ringan tuan-tuan. Bayangkanlah bagaimana Allah begitu geram pada orang munafik ni. Gambar-gambar siapa? Sebab dia tu tuan-tuan yang kita sebut mula-mula tadi, jatuh kerajaan Baghdad. Antaranya fungsi mereka lah, mereka berfungsi untuk menjatuhkan kerajaan Baghdad. Yang kena kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha tuduhan, tohmahan, fitnah, sampai Aisyah radhiyallahu anha tuan-tuan menangisnya. Kalau tuan-tuan baca cerita Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tentang tangisan beliau tuan-tuan, disebabkan oleh kejahatan munafik telah menyebarkan cerita Aisyah berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Penderitaan Aisyah tu cuba kita selami, kita rasa, dan kita rasa bahawa betapa jahatnya orang munafik ini tuan-tuan, buat fitnah kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Bukan sekadar dia laga-lagakan di antara Aus dan Khazraj untuk memusuhi Nabi, dia juga masuk dalam keluarga Nabi, cuba merosakkan keluarga Nabi. Bukan sekadar merosakkan sesama Islam, dia juga merosakkan dalam rumah tangga Nabi tu, mereka cuba rosakkan. Itu sekali sehingga ada tuan-tuan kesan daripada ini berlakunya peperangan Jamal. Pasal apa berlaku peperangan Jamal? Ada beberapa ulama yang beri komentar, kerana rasa hati Aisyah kepada Sayyidina Ali. Sebab isu ni lah, bila Nabi SAW panggil semua beberapa orang sahabat, antara Sayyidina Ali, setelah tersebarnya cerita tuduhan kepada Aisyah berzina ni, Nabi tanya Sayyidina Ali tentang pandangan Ali. Ali kata, kalau Rasulullah nak orang lain ada ramai lagi. Itu ucapan Sayyidina Ali. Tuan-tuan, ucapan ini sampai kepada telinga Aisyah radhiyallahu anha, menyebabkan Aisyah berasa hati. Akhirnya, natijahnya, kesan daripada itu berlakunya perang Jamal. Tuan-tuan, besar tak besar tuduhan ini, dia punya kesan itu. Tadi saya kata sampai jatuh Baghdad itu tuan-tuan. Baghdad ni telah cuba ditawan oleh Datuk kepada Hulagu Khan, tak dapat. Datuk kepada Hulagu Khan cuba menawan Baghdad, tapi Baghdad di antara negara yang terkuat ketika itu tuan-tuan, tenteranya ramai, tak boleh jatuh. Dengan sebab seorang Syiah yang munafik itu tuan datang duduk dalam kerajaan Baghdad itu, menyebabkan Baghdad boleh jatuh. Masya Allah tuan-tuan, Imam Syafi'i sebut kepada seorang sahabat dia, nama Yunus, cerita tentang Baghdad. Engkau pernah pergi ke Baghdad? Yunus kata tak pernah pergi. Kalau engkau tak pernah pergi Baghdad, engkau tak erti nilai dunia, kata Syafi'i. Sebab apa kata Imam Syafi'i begitu? Kalau engkau tak pergi ke Baghdad, engkau tak erti nilai dunia. Betapa cantiknya Baghdad, majunya Baghdad, hebatnya Baghdad ketika itu tuan-tuan. Jatuhkan apa? Tu Syiah yang bermuka dua. Itu topik kita pagi tengah hari ini tuan-tuan, bermuka dua, topik ke ataupun sifat munafik ke-34
yang kita bincang tadi panjang tuan-tuan. Apa dia yang kita harapkan daripada pembentangan kita ni tuan-tuan? Berjaga-jagalah kita semua. Kita sendiri jangan jadi bermuka-muka, boleh juga tuan-tuan. Jangan kita ni jadi macam tu. Dan kedua, bila kita dah jaga diri kita daripada kita bersifat sebagaimana yang kita sebut tadi tuan-tuan, kita juga kena ingat orang yang bermuka dua ini, dia boleh merosakkan kita, keluarga kita, masyarakat kita, kampung kita, negara kita. Tuan-tuan, mereka tidak segan silu boleh tarik orang kafir, offer kepada orang kafir untuk menjatuhkan orang Islam walaupun dia mengaku Islam. Bahaya mereka tu tuan-tuan, terutama di zaman kita ni tuan-tuan, orang bermuka-muka itu sangat ramai. Mudah-mudahan tuan-tuan, Islam kita ni ataupun Islam ni, kalau Islam ni ada kuasa, mudah-mudahan Allah selamatkan kekuasaan Islam daripada diganggu-gugat oleh manusia yang bermuka dua ini tuan-tuan. Wallahu a'lam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.